Ini derayan bearing ni yang telah kita buka. Jika anda nampak bearing-bearing halus-halus ni semua ni, inilah bearing yang telah rosak. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini depan anda adalah sebuah gearbox Nissan Almera. Isu yang berlaku pada model ni adalah bila bawa terasa bunyi berdesing. Bunyi macam bearing tayar. Tapi bila kita cek bahagian bearing tayar semua, tak ada masalah apa. Tapi memang benda ni suspek, memang pada bahagian dalam gearbox terdapat bearing yang telah makan ataupun telah haus. Jadi isu yang biasa berlaku untuk model-model sekarang ni lah. Rasa macam bunyi bearing tayar tapi tak. Bila bawa cek bearing tayar semua okey. Jadi bila kita postmortem, kita buka gearbox balik, memang confirm masalah datang daripada shaft. Dalam input shaft tu ada bearing. Kat sinilah masalah yang berlaku, bunyi berdengung. Okey, jom. Kat sinilah saya nak sampai info kepada anda, penjagaan yang penting. Jangan ada vibration, jangan ada gegaran pada bahagian luar. Engine mounting kena jaga, setting atau tuning pada bahagian engine kena jaga, pertukaran minyak gearbox, pertukaran filter kena ikut jadual. Jangan main pakai je, jangan main hentam je tanpa mengikut jadual penukaran. Sebab apa? Ini akan mempengaruhi jangka hayat sesebuah gearbox. Jadi apa yang anda lihat sekarang ni, ini derayan bearing ni yang telah kita buka. Jika anda nampak bearing-bearing halus-halus ni semua ni, inilah bearing yang telah rosak ataupun telah orang kata dah makan bearing ni. Kalau kita fokus betul-betul, halusan bearing-bearing ni orang kata banyak bearing-bearing ni dah makan. Jadi bila dia dah tak bentuk bulat ataupun dia dah dented ataupun dah pecah halusan kat ni, dia akan menghasilkan bunyi pada bahagian gearbox kita ni. Kalau ikutkan, kalau katakan bearing yang baru adalah bentuk ini. Bila kita buka, dia dah akan berderai bearing ni. Okey. Kat sinilah yang pentingnya penjagaan. Memang kalau ikutkan, mungkin ada sebilangan tu adalah faktor pada kualiti pada bahagian barang ni ataupun pada compartment ataupun parts yang ada pada bahagian dalam gearbox ni. Tapi yang Waima pun kita kena lihat juga dari segi penjagaan yang kita harus pastikan atau kita perlu titik beratkan dia. Kerja-kerja nak tukarkan bearing tapi gearbox terpaksa dirombakkan semua. Kat sinilah kerja-kerja ataupun masa yang perlu diambil, kos yang perlu diambil, yang akan melibatkan satu kewangan yang kita kena keluarkan. Jadi dekat sini apa yang saya banyak praktikan ataupun kepada nasihat kepada pengguna, kalau kereta tu dah mula berusia lebih kurang dalam lebih daripada 5 tahun ataupun perjalanan yang dah lebih daripada 100,000 km, anda boleh gunakan transmission treatment JV Autoloop ni untuk apa? Untuk memastikan bahagian dalaman gearbox kita yang ada melibatkan pada bahagian geseran, terutama bearing ni pun akan mengakibatkan geseran. Jadi bila geseran tu berlaku tanpa adanya satu lubricant ataupun satu treatment yang boleh mengawal geseran tu daripada terus berlaku dalam keadaan yang tanpa kawalan, kat sinilah JV Autoloop treatment ni boleh membantu mengurangkan geseran yang ada pada bahagian dalam gearbox. Sebagai contoh, bearing ni. Jadi bila bearing dapat diprotect ataupun dapat dijaga bahagian geseran ni, dia akan memanjangkan jangka hayat gearbox anda. Ini sedikit perkongsian daripada saya. Untuk apa? Untuk anda semua dapat tahu apakah yang anda perlu lakukan dalam penjagaan transmisi ataupun gearbox kereta anda. Sedikit perkongsian daripada saya. Layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom.